Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right, kita bertemu kembali dalam ruang tanya Dr. Said. Saya Dr. Said Ayub Said Mustafa Al-Qudri. Hari ini saya akan berkongsi cerita tentang apa yang tengah top sekarang lah. Apa tak lain dan tak bukan ialah cerita tentang COVID-19. Well, sedih sekali, agak malang sekali. Semalam Malaysia telah mencatatkan dua kematian yang pertama disebabkan oleh COVID-19, okey, ataupun coronavirus disease. Dan angka semakin meningkat, 673 semalam, dan 49 daripada mereka yang dah pun di-discharge, maksudnya bebas. Tapi angkanya semakin meningkat. Dan saya juga terbaca semalam tentang seorang coach bola sepak daripada Spanyol, klub Spanyol. Tak ingatlah apa benda dah, Atletico ke apa benda kan. Tapi umur dia 21 tahun, yang juga meninggal dunia disebabkan oleh COVID-19. Kenapa berlaku semikian? Beliau sebenarnya telah juga mengalami masalah kanser darah. So ini yang menyebabkan kematian tersebut. Well, tapi apapun, syukur Alhamdulillah kerajaan telah melaksanakan apa yang sepatutnya dilaksanakan. Saya rasa daripada dahulu, iaitu perintah kawalan pergerakan sekurang-kurangnya. Kerana kita tahu COVID-19 ni ialah jenis virus yang sangat mudah orang kata berjangkit dengan orang jika tidak diambil langkah-langkah pencegahan. Dan antara yang penting bagi perintah kawalan pergerakan tu sebenarnya kita nakkan ialah social distancing, ataupun mengelakkan daripada kita terlalu dekat dengan antara satu sama lain, terutamanya kerana COVID-19 kita tahu simptomnya hanya akan muncul selepas mungkin seminggu ataupun beberapa hari selepas jangkitan. Dalam masa seminggu tu kita tak tahu pun kita ada COVID-19, dan masalahnya kuman itu ataupun virus tersebut dah boleh disebarkan oleh kita kepada kita tak tahu dah. Orang yang kita berhubung itu pun tak tahu. Sebab tu social distancing ini sangat-sangat penting. Dan dua perkara yang memang sangat-sangat penting untuk mencegah penyakit ini ialah social distancing tadi yang saya akan komen sebentar lagi, termasuklah penjagaan tangan. Tangan ni sangat-sangat penting, kerana melalui tangan ni lah kadang-kadang kita tersentuh mata ataupun hidung ataupun mulut, kerana di situlah berlakunya jangkitan yang sebenarnya. Okey, baik. So, hari ini saya akan menjawab satu soalan, kenapa berlaku kematian, apa yang serius sebenar, apa komplikasi sampaikan berlaku kematian tersebut. Okey, right. Untuk itu saya nak ceritakan sedikit tentang faktor risiko. Ini semua orang harus tahu, sebab orang-orang inilah yang sebenarnya mempunyai risiko yang tinggi, yang boleh berhadapan dengan komplikasi yang serius apabila mengalami masalah COVID-19. So ini didasarkan daripada apa yang saya baca, kajian oleh WHO dan juga negara China yang melibatkan 55,000 pesakit COVID. So apa yang mempengaruhi terutamanya? Dua perkara, iaitu satu ialah usia, dan nombor dua ialah penyakit komorbid, ataupun dia dah ada penyakit tu. So penyakit ini yang boleh menggalakkan dia mempunyai komplikasi yang serius sehingga menyebabkan mortality. Okey, daripada statistik itu, bagi mereka yang berusia muda lah, 10 di bawah 40 tahun lah, di bawah 40 tahun didapati cuma 0.2% saja yang menyebabkan kematian. Okey, angka ini meningkat, peratusan ini meningkat apabila berusia 60 hingga 69 tahun. 3.6% daripada mereka itu menjadi mangsa, maksudnya sehingga meninggal dunia.
Tetapi yang lebih serius apabila angka usia itu meningkat. Maksudnya apabila antara 70 hingga 79 tahun, angkanya 8%. Dan yang paling bahaya ialah mereka yang berusia 80 tahun ke atas. Dan ini statistik menunjukkan 14.8% semua. Maksudnya kita ialah daripada satu daripada 6 orang lah kot, lebih kurang lah kan. Satu daripada 6 orang yang mengalami masalah COVID-19 jika berusia 80 tahun ke atas ini, malang sekali akhirnya akan menjadi mangsa yang meninggal dunia. Okey, di samping itu macam saya katakan, ia juga berkait rapat dengan faktor kedua, iaitu penyakit yang dah ada dalam badan. Dan penyakit itu apa? Antaranya ialah penyakit masalah kardiovaskular atau penyakit jantung lah orang Melayu panggil. Dan ini meningkatkan risiko itu sebanyak 10.3%, manakala kencing manis sekitar 7.3%. Tekanan darah tinggi, mereka yang ada darah tinggi boleh meningkatkan risiko mereka sebanyak 6%. Dan masalah paru-paru, meningkatkan risiko sebanyak 6.3%. Termasuklah kanser, meningkatkan risiko mereka sebanyak 5.4%. So, dua perkara ni, maksudnya dua golongan ini, mereka yang berusia, mereka yang mempunyai penyakit-penyakit yang dah ada dalam badan. So, inilah mereka yang harus betul-betul jaga kesihatan mereka dalam peringkat social distance, dalam peringkat kawalan pergerakan ni. Mereka seboleh-bolehnya elakkan daripada berhadapan dengan orang lain dengan jarak 6 kaki, 1 hingga 2 meter lah, eloknya 6 kaki. Sebab dalam jarak itu dikatakan jangkitan boleh berlaku seandainya anda berdekatan dengan seseorang yang mempunyai masalah ataupun jangkitan COVID selama 15 minit. Tapi mungkin itu orang kata tersebarnya bukan tersangat-sangat disebabkan itu, kecuali memang anda close lah kan. Memang anda selalu berborak dengan dia ke apa ke, dekat kan. So ini boleh berjangkit. Tetapi juga ialah penjagaan tangan ni ataupun kebersihan tangan ni sangat-sangat penting. Okey, right. Apa lagi yang saya nak komen? Saya tertarik sebab ada satu artikel daripada majalah Lancet. Ini majalah doktor lah ni kan, yang diterbitkan pada Mac 9 hari bulan Mac, iaitu yang terbaru mengikut Dr. Fei Zhao daripada China. Beliau telah mengkaji sebanyak 191, tak ramai sangat, tapi adalah kajian yang dilakukan terhadap 191 orang, yang mana daripada 191 orang yang mengalami COVID tersebut, 137 survive dan 54 kadarnya agak tinggi, mungkin sebab mereka ni dah dimasukkan dalam hospital meninggal dunia. Dan di antara 191 orang tu, faktor komorbid ataupun penyakit-penyakit yang dah ada dalam badan mainkan peranan penting, iaitu 50% daripada mereka didapati mempunyai penyakit yang kedua. Bukan penyakit yang kedua lah, penyakit yang sedia ada, yang tadi saya cakap darah tinggi semua tu kan. Maksudnya risikonya tinggi apabila mereka mempunyai tekanan darah tinggi iaitu 30%, kencing manis sebanyak 19%, penyakit kardiovaskular sebanyak 8%. Dan ini semua membayangkan bahawa mereka mempunyai penyakit kronik dalam badan, yang mana badan mereka terdedah kepada chronic inflammation. Dan kita tahu inflammation inilah yang antara punca kenapa virus SARS-CoV-2 ini boleh menyebabkan komplikasi yang serius kepada mereka yang mengalami masalah tersebut ataupun penyakit tersebut. Okey, right. So bukan itu saja, saya dah katakan komorbid, maksudnya penyakit-penyakit yang dah sedia ada dalam badan, termasuklah usia. Sama juga macam tadi, didapati bahawa golongan yang meninggal dunia itu average usia mereka sekitar 69 tahun. Maksudnya dua faktor utama tadi sekali lagi diketengahkan dengan jelas bahawa usia dan komorbid merupakan dua perkara utama, dua faktor utama yang boleh menyebabkan pesakit COVID-19 ini meninggal dunia. Okey, right. Dan selalunya mereka meninggal dunia, ikut kajian tersebut juga, mereka meninggal dunia selepas 18 hari selepas menunjukkan simptom-simptom yang awal. Okey,
Right, apa simptom awal, dan ikut kajian tu juga mereka memberikan berapa lama simptom tersebut kan. Maksudnya mereka yang mengalami COVID ini mengalami demam selama 12 hari. Ini purata demam selama 12 hari. Lama juga demam ni kan. Okay. Dan batuk ini lagi lama, 19 hari. Batuk 19 hari. Dan mereka yang ada sesak nafas tu sebanyak selama 13 hari. Okay. Ini kajian yang telah diutarakan, okay, terhadap 191 pesakit COVID yang dimasukkan ke dalam hospital. So itulah 3 perkara yang simptom yang utama lah ya. Maksudnya demam, batuk yang selalunya batuk kering, termasuklah sesak nafas. Right. Dan ada satu lagi kajian yang saya juga tertarik, kerana didapati blood group ataupun jenis group kumpulan darah kot nak. Blood group kan yang A, B, A, B, O tu. Didapati mereka yang mempunyai blood group A. Blood group A mempunyai risiko yang lebih tinggi kalau dibandingkan dengan blood group yang paling selamat antara yang mereka kaji tu, iaitu blood group O. So O ni lebih bernasib baik, A ni mempunyai risiko yang tinggi. Tak bermaksud jika anda mempunyai blood group A ni sudah tentu anda dapat COVID. No, tapi risikonya tinggi apabila dikaji terhadap 2000 pesakit yang menunjukkan bahawa blood group A ni kalau dibandingkan dengan O, mereka ni mempunyai 63% orang kata, ni saya dah mula sentuh hidung. Kat sini kan, hidung. Kita tentang sentuh muka ni, kajian menunjukkan kita sentuh muka 23 kali. Muka ni maksudnya sama ada mata ke, hidung ke, mulut ke, 23 kali dalam sejam tau. So harus kena kontrol hanya punya tangan ni. Okay, balik kepada tadi. Okay, maksudnya pesakit blood group A jika dibandingkan dengan blood group O, mereka mempunyai peratus menghidapi COVID, termasuk seriusnya jangkitan COVID tersebut 63% lebih tinggi daripada pesakit O. Tetapi jangan panik. Tak bermaksud bahawa anda kalau blood group A tu dah confirm akan kena COVID. No. Tetapi, dan tak bermaksud jika anda blood group O tu anda tak kena. Tidak. Tetapi risikonya lebih tinggi untuk anda yang blood group A. Okay. So langkah-langkah keselamatan, social distancing, jaga tangan, basuh tangan dan kebersihan semua tu perlu diambil dengan lebih peka kepada mereka yang berusia, mereka yang mempunyai komorbid tadi. Dan komorbid tadi yang saya cakap tadi lah, penyakit-penyakit yang dalaman darah tinggi, kencing manis, paru-paru, jantung dan sebagainya tu. Dan termasuk mereka yang mempunyai tadi apa, usia, komorbid dan blood group A. Okay? So ini kategori-kategori yang harus ambil perhatian supaya anda betul-betul jaga kesihatan anda, supaya anda tidak terdedah kepada penyakit COVID-19. Okay, right. So berbalik kepada kenapa dia jadi serius, apa virus yang halus ni dia, apa yang dia buat dalam badan kita. Sebenarnya dia masuk melalui tekak ni, dia akan pergi kepada saluran pernafasan kita. Mula-mula dia serang saluran pernafasan di bahagian luar dulu. Bukan luar ni, dalam tu lah, bahagian atas lah, bukan luar. Okey, bahagian atas. Maksudnya dia attack bahagian lining saluran pernafasan tadi. Dia attack bahagian lining saluran pernafasan tadi, sehingga kan menyebabkan inflamasi ataupun keradangan. Sebab tu saya nampak bahan-bahan yang boleh atasi keradangan ini amat penting, yang mana saya yakin dapat mengurangkan seriousness, mengurangkan keseriusan mereka yang mengalami COVID. Okay, right. Anyway, so apabila dia dah menyebabkan keradangan tadi, of course dia akan merangsang saraf-saraf di bahagian paru-paru tadi. Dia akan orang kata menjadi radang juga. So abuk sikit pun dia dah mula batuk. Sebab tu batuk tu merupakan antara simptom yang paling kerap bagi mereka yang mengalami COVID. Apabila
virus tadi dah mula menyerang lining bahagian saluran pernafasan. Dan apabila dia menjadi lebih bahaya ialah apabila dia dah mula masuk sampai ke hujung-hujung saluran pernafasan tadi, iaitu kepada struktur alveoli. Alveolus ke alveoli ni banyak, alveolus tu satu. Siapa yang belajar bio tentu ingat ini adalah orang kata tempat pertukaran udara, karbon dioksida masuk keluar dan oksigen masuk kan. Okay, right. So apabila jadi tersebut, bahagian alveoli ini sudah tentu dia akan react dan mengeluarkan bahan-bahan keradangan bercampur dengan air, yang mana orang Melayu panggil air bisa lah. Tapi air bisa tu bukan kat luar, tapi dalam tempat pernafasan kita tu. Itu yang menyebabkan sesak nafas juga, di mana pertukaran oksigen karbon dioksida tadi tidak lagi berlaku secara lancar. Okay, so itu antara gejala yang berlaku. Maksudnya apabila benda tu dah lebih serius dan ini akan menjemput orang kata kesesakan nafas yang melampau lah, respiratory failure, dan itulah akan menyebabkan kematian tadi. Punca kematian iaitu disebabkan oleh respiratory failure. Maksudnya dia dah sesak nafas, berada macam lemas sangat-sangat, tak boleh bernafas, dan nafas tu rasa macam susah, sesak sangat-sangat, dan ini sampaikan dia dah tak larat bernafas. Okay, so itu yang orang kata failure. Di samping itu, kita tahu juga virus ini juga boleh menyebabkan secondary infection. Maksudnya bila dia menyerang, bila menyebabkan keradangan, kadang-kadang ada pula bakteria yang tumpang ada juga kuman-kuman yang tumpang, menyebabkan keadaan tu lebih serius. Dan sebab tu kalau di hospital mereka juga akan memberi antibiotik, bukan untuk bunuh virus tapi bunuh secondary infection tersebut. Dan juga akhirnya apabila benda tu dah masuk dalam darah, menyebabkan sepsis, menyebabkan jangkitan dan menyebabkan respons yang overreaktif daripada organ-organ badan kita, ini akan menyebabkan organ failure, terutamanya bahagian buah pinggang contohnya, yang boleh shutdown dan orang tu boleh mengalami septisemia ataupun septic shock, yang mana tanda awal ialah tekanan darah turun mendadak, nafas semakin laju dan dia punya nadi pun semakin laju mendadak. Okay, right. Itu selalunya peringkat yang sangat-sangat serius lah, berlaku di hospital, bukan di rumah-rumah. Okay, right. So itulah sebenarnya apa yang berlaku yang menyebabkan kematian. Dan macam saya katakan, kematian ini mempunyai dua faktor utama. Satu, usia yang semakin tinggi, dan nombor dua ialah disebabkan oleh komorbid ataupun penyakit yang sedia ada dalam badan. Okay, right. Dan kita tahu juga apabila berlaku septic shock tu, ada sejenis bahan yang kita boleh cek dalam darah, ya, D-dimer. Dia semakin tinggi, menunjukkan bahawa seorang itu mempunyai risiko untuk abnormal blood clotting ataupun darah dia dah mula beku, dan ini tanda yang agak serius lah, right? Dan saya boleh katakan bahawa antara semua faktor tadi, usia amat penting sebagai predictor, ataupun yang tadi saya katakan usia amat penting sebagai faktor yang menunjukkan anda berisiko tinggi untuk mengalami komplikasi ataupun kematian. So sebab tu bagi mereka yang berusia 60 ke atas 60 ke atas, sila ambil perhatian, jaga diri anda, jaga sangat-sangat kebersihan tangan anda, elakkan daripada berkumpul. So kita patuhlah apa yang kerajaan dah sarankan, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan itu, supaya kita dapat utamakan social distancing. Kadang-kadang kadang-kadang kita kena kawal juga, walaupun kita dah berada elok dalam rumah kan, kita tak tahulah siapa yang datang ke rumah tu, ataupun mungkin anak-anak ke cucu-cucu yang bermain dekat luar dan bersama-sama dengan orang bawa infection tu. Ini semua kena diberi perhatian. Sebab tu sangat-sangat penting untuk perintah kita kawal pergerakan kita, elakkan daripada masalah ni menjadi lebih teruk.
Okay, right. Dan tadi saya ada sentuh tentang keradangan, antara faktor yang meningkatkan keradangan kronik, antara faktor yang meningkatkan risiko untuk komplikasi. Sebab tu penting untuk anda bukan saja kawal keradangan kronik tadi, tapi juga kawal imun sistem anda dari dalaman. Imun sistem anda dari dalaman. Apa dia imun sistem? Bagaimana nak kawal? Bagi saya 6S yang anda boleh ikut. Saya dah pernah cakap dulu, tapi saya nak ulangkan. Iaitu nombor 1, S yang pertama ialah sleep. Sleep, cukup tidur. Dapatkan tidur yang cukup 7 hingga 8 jam setiap hari. InsyaAllah benda ni akan membantu sistem imun anda. Nombor 2 ialah senaman. Okay, jangan pergi gym. Sebab sekarang ni kita tahu di gym tu juga antara tempat-tempat yang memang tapi sekarang dah ada kawalan kan. So memang gym pun tutup lah. So elakkan daripada ke gym. Tapi bersenamlah kat rumah. Kerana ini juga boleh meningkatkan sistem imun. Seterusnya, elakkan stres. Elakkan stres. Dan tu 3S dah. S keempat ialah smoking. Elakkan daripada merokok. Kurangkan merokok. Okay. Dan S yang kelima, sugar. Sugar ni ialah juga bahan-bahan yang menyebabkan keradangan kronik dalam. Kurangkan makanan yang bergula. Kurangkan minuman yang bergula. Elakkan kuih-muih yang bergula. Okay? Right? Makan sayur banyak, makan buah-buahan banyak. Tapi buahan jangan jus buah. Eloknya buah-buahan. Okay? Right? Dan boleh-bolehnya yang keenam, yang saya kata S keenam ialah suplemen. Okay? Suplemen memang amat membantu. Saya sangat-sangat percaya terhadap suplemen, terutamanya apabila mereka berusia lanjut. Kerana apabila berusia lanjut, sebenarnya badan kita tidak lagi macam orang muda. Maksudnya badan kita tidak lagi menghasilkan antioksidan yang secukupnya dalam badan untuk mengatasi masalah yang keradangan yang disebabkan oleh virus tadi. Orang muda mungkin dia menghasilkan banyak antioksidan sendiri. Sebab tu mungkin suplemen itu yes, can help but not so essential. Tapi kalau dah berusia, sangat-sangat penting untuk mengamalkan suplemen. Dan saya dah bincangkan antara vitamin yang sangat-sangat penting bagi meningkatkan sistem imun ialah vitamin B6. Okay, eloknya makan B kompleks saja. Kemudian vitamin C, vitamin D, kemudian omega 3, zinc. Okay, ini antara vitamin ataupun mineral yang essential untuk meningkatkan sistem imun anda. Okay, so orang tanya ni banyak mana nak makan. Okay, right. Bagi saya B kompleks tu 1 biji satu hari insyaAllah. Kemudian vitamin C paling kurang 1000 mg, okay, sehari sekali. Vitamin D antara 1000 hingga 2000 international unit is good enough. Okay. Manakala omega 3 tu 2 kapsul minyak ikan tu kan. Okay, 2 kapsul. Dan zinc tu satu tablet tu lah, cukup. Right. Tapi saya ada tengok satu video seorang doktor yang daripada China yang berhadapan dengan satu family yang mengamalkan vitamin C pada dos yang tinggi. Okay, well, although ini masih pada ini isolated case lah, saya tak nak galakkan, tapi mereka mengamalkan mega dos vitamin C untuk mengelakkan daripada dijangkiti COVID, dan didapati 5 orang yang mengamalkan mega dos vitamin C. Mega dos tu takat mana? 20 gram ataupun 20,000 miligram vitamin C terselamat daripada jangkitan COVID, berbandingkan seorang lagi yang tidak begitu percaya tentang vitamin C ni. Yes, dia mengalami komplikasi dan masukkan ke dalam hospital disebabkan oleh penyakit COVID. Right. But that is isolated case. Saya tidaklah terlalu mencadangkan mega dose, tetapi sekurang-kurangnya anda cukup mengambil vitamin C daripada buah-buahan ataupun daripada suplemen. Itu sangat penting bagi meningkatkan sistem imun. Di samping itu, ada juga bahan-bahan yang bersifat virucidal ataupun membunuh virus. Kemudian boleh mengurangkan replikasi ataupun mengurangkan pembiakan virus, ataupun boleh mencegah daripada virus ini menyebabkan kerosakan-kerosakan, dan bersifat antioksidan juga anti radang. Ini kita boleh dapatkan daripada
phytonutrisi. Ya, phytonutrisi ni juga penting. Sebab tu makan buah, makan sayur tu sangat-sangat penting. Antara yang saya baca terdapat kajian-kajian terdahulu, ya, mereka-mereka yang mengamalkan contohnya antioksidan, ya, daripada resveratrol. Ini daripada biji anggur ataupun daripada epigallocatechin gallate, ya, daripada teh hijau ataupun zaitun daripada kulit manggis, dan juga polyphenols ini daripada buah-buah berry. Ini sangat-sangat boleh membantu bukan saja untuk meningkatkan sistem imun, tetapi juga membantu badan anda mengatasi keradangan, mengatasi radikal bebas, dan juga mengatasi jangkitan virus tersebut. So mengapa tidak kita, kalau waktu ni lah nak buktikan COVID campur ini boleh sembuh tu, kita tak ada masa lagi, because it is happening now, ya. Kita tak ada masa. Tapi mengapa tidak anda support diri anda dengan phytonutrition, juga vitamin tadi. Dan jangan lupa jaga tekanan darah anda supaya ia pada peringkat yang stabil, dan jaga kencing manis ataupun jaga tahap gula anda supaya ia dalam zon hijau. Jangan tinggi lah. Kalau tinggi memang anda menempah risiko yang lebih tinggi, sehingga 10% tinggi daripada orang biasa untuk mengalami masalah COVID serta komplikasi ataupun kematian disebabkan oleh COVID. So ini bahaya kan? Right? So bagi mereka yang inginkan, ya, info ataupun maklumat yang lebih tentang diabetes, bagaimana nak jaga paras gula supaya lebih terkawal, apa nak elak, apa nak makan ataupun apa yang nak buat, ya, saya juga ada satu page yang namanya Hidup Bahagia Tanpa Diabetes. Tekan search pada Facebook tu, tulis, typekan Hidup Bahagia Tanpa Diabetes dan join. Dalam tu ada lebih daripada 100 video yang insyaAllah dapat memberi kupasan yang saya telah sampaikan, memberi kupasan kepada apa yang anda perlu tahu tentang bagaimana nak jaga diabetes atau penyakit kencing manis anda. Okey, InsyaAllah saya harap apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat memberi sedikit manfaat kepada pertanyaan-pertanyaan di luar sana. Kenapa COVID ini boleh menyebabkan kematian. Dan insyaAllah saya akan sharekan tips-tips yang lebih lanjut di masa-masa akan datang. Untuk hari ini cukup sekadar itu dulu. Yes, kalau rasa bermanfaat, tekanlah butang like tu, tekanlah share, apa salahnya. Kita kongsikan benda-benda yang baik kepada kawan-kawan kita, kepada saudara mara kita, kepada rakan taulan kita, insyaAllah. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.